Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 746, antara paparan utama. Kenyataan Anwar, pemimpin bersatu ditertawa netizen. Rakyat Sabah bila nak insaf? UMNO fitnah warisan, sogok anggota keselamatan. Penceroboh Lahad Datu, Patriot salahkan menteri masuk campur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan berkata, masa kini adalah masa yang amat tidak sesuai untuk mewujudkan apa-apa masalah politik dalam negara. Tindakan sebegini menunjukkan pihak pembangkang yang dikepalai Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja tidak menghormati Yang di-Pertuan Agong, malahan juga tidak menghiraukan kesusahan rakyat dan kehendak rakyat yang mahukan kestabilan. Wan Saiful berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Anwar Ibrahim pada 23 September bahawa beliau mempunyai sokongan besar ahli parlimen untuk membentuk kerajaan baru. Alhamdulillah, kini saya mendapat sokongan yang kukuh dan meyakinkan. Dengan sokongan majoriti selesa ini, kerajaan Tan Sri Muhyiddin jatuh. Saya juga memaklumkan kerajaan ini mempunyai majoriti ahli parlimen Melayu, kata Anwar dalam sidang media khas di Hotel Le Méridien, Kuala Lumpur. Wan Saiful mendakwa Anwar memilih sewaktu Muhyiddin mengumumkan bagaimana mahu membantu rakyat untuk menggugat kestabilan negara. Saya menyeru semua pihak menolak mana-mana ahli politik yang sengaja mahu menjejaskan kestabilan politik dan mensabotaj usaha pemulihan ekonomi negara demi kepentingan peribadi, kata Wan Saiful yang juga merupakan pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Kenyataan pemimpin bersatu itu mendapat 225 suka, 290 ketawa dan 11 lain-lain. Beliau juga mendapat 281 komen daripada netizens yang memaki hamun, mengecam dan menyindirnya. Netizen Muhammad Karul Haji Zulkifli mentertawakan beliau. Elok masuk Maharaja Lawak lah sedara, tempat anda bukan di PTPTN. Rosli pula menyoal, pasal apa dia buat tak boleh? Dulu hampa buat masa COVID-19 tengah melanda, boleh pula. Sementara itu, Rahim Abdul Roslan mengungkit mengenai perbuatan gerombolan tebuk atap itu sendiri. Masa kau orang buat langkah syaratan, boleh pula. Apa punya bodoh, patutlah awak kalah di Parlimen Pendang. Mat Nur Azim pula berkata, dulu masa mula-mula buat rampasan kuasa, kau tak fikir pun pasal COVID bagai. Sekarang dah terkena batang hidung, baru cerita pasal COVID dan rakyat. Sila kemas pejabat. Netizen Nordin Ahmad menyindir, masa hang tebuk atap, ada hang fikir rakyat hal COVID. Sindiran turut dilontarkan oleh Amis Sabri. Ingat orang ada otak masuk politik ini, pemikiran dan tindakan itu bagus. Ini menjilat kalah ketua kampung, buat malu saja. Khadijah Muhammad pula menyindir Wan Saiful, berhubung tindakan bersatu. Sendiri buat tak apa, bila orang lain buat, meroyan. Boleh dikatakan, tidak ada komen yang menyokong Wan Saiful, hanya maki hamun yang beliau terima daripada netizen yang sememangnya begang dengan langkah syaratan. Sementara itu, Amanah berkata, 11 ahli parlimen parti itu berdiri teguh di belakang Anwar untuk membentuk kerajaan baru bagi mengganti kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional ini. Kenyataan Amanah disambut oleh DAP bahawa 42 ahli parlimen parti itu akan menyokong Anwar dalam usaha beliau mengembalikan mandat rakyat. Pada masa ini, Pakatan Harapan mempunyai 91 ahli parlimen, iaitu PKR 38, DAP 42 dan Amanah 11. Kenapa Presiden Pakatan Harapan itu mahu mengambil alih pentadbiran Putrajaya? Alasan beliau amat berketepatan dengan senario yang menyelubungi negara masa kini. Malaysia berhak mendapatkan sebuah kerajaan yang kukuh dengan kepimpinan yang cekap dan yakin untuk mengurus krisis ekonomi dengan kebijaksanaan dan tuntas. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menyelamatkan negara ini daripada menghadapi kemelesetan ekonomi yang dibimbangi boleh menimbulkan ketegangan hubungan kaum. Rakyat tidak nampak Perikatan Nasional
bergerak ke arah membina negara. Apa yang dilakukan setakat ini, setiap parti dalam Perikatan Nasional sibuk membina kekuatan sendiri menerusi galimah sahaja. Presiden Warisan Datuk Seri Shafie Apdal berkata, Sabah tidak akan mengalami masa sukar jika tidak berpihak secara politik dengan Putrajaya. Malah beliau menempelak pemimpin persekutuan bahawa sebahagian besar kekayaan pemerintahan berasal dari Sabah. Menurut beliau, minyak dan gas dari Sabah diangkut oleh Kuala Lumpur dan hanya diberi balik 5% sahaja. Sabah, kata Shafie, hanya menuntut bahagiannya sebanyak 20%. Beliau berkata pelaksanaan hak negara Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan juga kenaikan 20% royalti minyak adalah sebahagian daripada manifesto Pilihan Raya Umum ke-14 Pakatan Harapan. Menurut Shafie, Tan Sri Tengku Razaleh berkata, Petronas memperolehi RM90 bilion setiap tahun. Menurut Shafie, minyak ini berasal dari Sabah. Kerana itu, rakyat Sabah harus meminta dari kerajaan persekutuan. Mereka mendapat hasil minyak, cukai yang dipungut dari Sabah, daripada runcit, kelapa sawit dan lain-lain, katanya. Bila kita mahu insaf? Soal Shafie. Beliau berkata demikian dalam jelajah Presiden Parti Warisan Sabah di Ranau. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah bertindak awal sebelum Pilihan Raya Umum Negeri Sabah dengan menyekat pembiayaan kerajaan persekutuan. Kerajaan Perikatan Nasional telah memberi dana yang kurang daripada Kerajaan Pakatan Harapan kepada rakyat Sabah. Kata Guan Eng, 5 projek untuk sandakan bernilai RM10.6 juta telah dibatalkan pada 8 Julai. RM4.2 juta untuk menaik taraf 24 jambatan di Kampung Sim-Sim. RM4 juta untuk memasang sistem kumbahan di 400 rumah di Kampung Cina Sim-Sim. RM400,000 untuk menaik taraf Dewan Masyarakat di Tanjung Papat. RM1 juta projek jalan raya di persimpangan jalan Saint Monica dan RM1 juta untuk memperbaiki rumah orang cacat penglihatan. Sementara itu, projek naik taraf bernilai RM80 juta untuk lapangan terbang antarabangsa sandakan yang telah dimulakan kini ditangguhkan sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah ia akan diteruskan, kata Guan Eng. Menurut beliau, pembatalan projek khas untuk rakyat disandakan oleh Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional adalah tindakan balas dendam politik yang jelas terhadap kerajaan negeri. Perikatan Nasional bukan hanya menghukum rakyat dengan zalim dengan tidak semena-mena. Perikatan Nasional juga tidak menghormati semangat Perjanjian Malaysia 1963 dan cadangan Suruhanjaya Cobalt agar Sabah dilayan sebagai rakan kongsi setara, tegas bekas Menteri Kewangan itu. Shafie berkata, rakyat Sabah tidak mati jika tidak mendapat bantuan dari kerajaan persekutuan. Kata Shafie, wang RM100 tidak boleh menjamin kehidupan rakyat Sabah. Rakyat akan tetap miskin. Kenyataan Shafie ini secara tersirat mendakwa wujudnya pembelian undi yang berleluasa pada pilihan raya negeri Sabah. Bagaimana Sabah boleh dianggap sebagai rakan kongsi setara jika Perdana Menteri boleh mengugut rakyat Sabah untuk menyekat dana pembangunan yang dijanjikan? Justru rakyat Sabah tidak mempunyai pilihan selain mengundi Warisan Plus untuk menghantar mesej yang jelas dan tanpa ragu-ragu kepada Muhyiddin pada hari mengundi Sabtu ini, bahawa Muhyiddin tidak boleh memangsakan orang Sabah hanya untuk permainan politiknya demi terus berkuasa dengan majoriti nipis 2 kerusi di Parlimen. Pada 26 September 2020, kuasa di tangan anda, bukan mereka. 2 hari lepas, 2 petugas keselamatan ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Lahad Datu kerana dipercayai menerima dan kemudiannya mengedarkan sejumlah wang disyaki untuk membeli undi. Bernama melaporkan ia dibuat bagi pihak seorang calon parti politik. Kedua-dua suspek itu didakwa menjadi orang tengah untuk memberikan wang tersebut kepada pengundi awal hari tersebut susulan Pilihan Raya Negeri Sabah Sabtu ini. Kes berkenaan dirujuk oleh Polis Diraja Malaysia PDRM kepada SPRM setelah aduan diterima berhubung perkara tersebut. Tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, Parti Warisan Sabah atau Warisan cuba menyokong anggota keselamatan bagi mengaburi mata selepas tularnya ucapan calon mereka di media sosial yang didakwa berbaur penghinaan kepada pasukan keselamatan yang bertugas semasa Ops Daulat 2013. Saya difahamkan berpuluh-puluh ribu duit disogok dan ini menunjukkan kerajaan warisan telah terdesak dan mereka benar-benar takut untuk kalah dalam PRN ini. Sanggup menggunakan apa sahaja cara untuk menang, katanya seperti dipetik Sinar Harian 22 September 2020. Siapa sebenarnya yang menggunakan wang untuk menyogok pengundi?
Satu hantaran yang bertajuk Butiran Laporan Polis kini tular di media sosial menjawab tomahan pemimpin bersatu itu. Laporan tersebut bertarikh 21 September 2020 jam 6.47 petang. Masa kejadian dilaporkan berlaku pada tarikh yang sama jam 2.45 petang. Laporan menyebut bahawa rampasan dilakukan terhadap 314 keping wang tunai RM50 berjumlah RM15,700. Antara lain, keterangan kes menyatakan bahawa pada 21 September 2020 jam lebih kurang 2.45 petang, kedua-dua penama mengaku telah mengedarkan wang tunai bermula pada 21 September 2020 jam lebih kurang 9 pagi kepada lebih kurang 186 di kalangan pegawai dan anggota serta ahli keluarga. Baki serahan wang sebanyak 314 keping not RM50 berjumlah RM15,700 telah dirampas. Hasil siasatan lanjut mendapati dua anggota yang terlibat dalam pengedaran wang ikhlas sempena pilihan raya negeri Don Sabah ke-16 merupakan anggota polis yang bertugas. Pengakuan daripada dua anggota tersebut mengatakan bahawa wang yang diagihkan tersebut adalah diterima daripada wakil parti UMNO sempena pilihan raya negeri Don Sabah. Nah, jelas bukan? Wang RM50 setiap seorang telah pun sempat diberikan kepada 186 anggota dan pegawai serta ahli keluarga Pasukan Gerakan Am Batalion 17 atau PGA Lahad Datu atas nama wang ikhlas PRN 16 Sabah sebelum ditahan SPRM bersama lebihan wang baki RM15,700 yang belum sempat diagihkan. Justru mana datangnya laporan yang menyatakan bahawa wang tersebut datang daripada warisan. Sedangkan dua petugas keselamatan yang ditahan oleh SPRM di Lahad Datu itu dikatakan mengaku bahawa mereka menerima wang itu daripada pemimpin UMNO dan telah mengedarkan sebahagian wang itu kepada anggota dan keluarga mereka sebelum membuang undi awal hari tersebut. Siapakah yang menguasai anggota keselamatan? Adakah Ketua Menteri Interim Sabah, Presiden Warisan, Datuk Seri Shafie Apdal atau Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin? Untuk rekod, Shafie Apdal pernah menjelar pihak tertentu yang didakwanya menekan dan membeli wakil rakyat dari partinya agar menukar sokongan. Daripada awal, saya ada 45 akuan berkanun. Tebal SD, wakil rakyat yang sokong saya. Tapi ada tak kuat iman, dibeli, terbeli, dijanji jawatan. Ada satu orang YB kata, bagus kraft tangan Sabah. Jadi kita ini, jadi macam kraft tangan yang mudah dibeli, mudah dijual. Katanya ketika mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin sudah memberi perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Justru saya melihat sudah sampai waktunya untuk kita pulangkan kepada rakyat untuk putuskan, katanya. Fikirlah secara logik, masuk akal ke pihak yang mahu menyerahkan kuasa kepada rakyat membeli undi? Persatuan Patriot Kebangsaan melahirkan rasa tidak senang melihat tragedi Tanduo 2013 iaitu serangan Lahad Datu kembali menghantui semasa kempen pilihan raya negeri Sabah ketika ini. Kenangan menyakitkan mengenai kesukaran operasi dan kehilangan nyawa yang berharga di kalangan orang-orang berani pasukan keselamatan muncul kembali. Tuduhan baru mengenai fakta kejadian memerlukan siasatan lebih lanjut dan kebenaran mesti didedahkan, kata Patriot dalam satu kenyataan. Merujuk kepada Muhammadin Ketapi, Patriot berkata, kritikan terhadap ahli parlimen berkenaan seharusnya memberi pengajaran kepada beliau. Patriot ingin mengingatkan pengkritik kita bahawa kita memiliki kebijaksanaan yang cukup dalam hal semantik dan penggunaan bahasa retorik dalam politik dan lebih-lebih lagi semasa kempen pilihan raya, kata Presiden Patriot Brigadier General Bersara Datuk Muhammad Arsyad Raji dalam satu kenyataan. Namun, Patriot mendakwa wujudnya campur tangan politik oleh menteri yang bersikap seperti general pada waktu pencerobohan itu berlaku. Anggota Kabinet Utama pada masa itu mempunyai banyak jawatan. Mereka adalah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak, bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein, bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan bekas Menteri Luar Negeri Datuk Seri Anifah Aman, ujarnya. Beliau mendakwa serangan dilakukan oleh kerana penceroboh berang dan kecewa tidak diberikan tanah seperti yang dijanjikan oleh kerajaan Malaysia yang ketika itu ditadbir Barisan Nasional. Jeneral dan Komander Darat yang sebenar tidak harus dikekang dengan campur tangan politik. Arahan yang diberi sepatutnya adalah tembak sehingga mati, bukannya melakukan rundingan dengan penceroboh asing seperti yang telah kami sebutkan dalam pernyataan kami sebelum ini. Namun ada dakwaan terbaru yang mengejutkan di mana sebenarnya tanah telah dijanjikan kepada para penceroboh bersenjata
dan mereka datang untuk menuntut tanah tersebut. Selain itu, kejadian itu berlaku didakwa kerana puak-puak Moro tidak berpuas hati dengan perjanjian damai dan janji yang tidak dipenuhi dalam rundingan damai Moro di Kuala Lumpur dan perjanjian damai Moro di Manila pada Oktober 2012, di mana negara kita memainkan peranan ketika itu, kata Muhammad Arsyad. Kata beliau, dakwaan bahawa tanah Sabah dijanjikan kepada para penceroboh bersenjata itu amat memeranjatkan dan memerlukan perhatian yang serius. Presiden Patriot itu turut memetik laporan Reuters sekitar tempoh peristiwa tersebut berlaku, bahawa apa yang dilaporkan di Filipina adalah tidak selari dengan apa yang dilaporkan di Malaysia. Muhammad Arsyad menambah, isu pendatang tanpa izin atau parti di Sabah berlarutan selama beberapa dekad dan peristiwa Lahad Datu yang berkaitan dengan isu parti tidak seharusnya terjadi sekiranya ada kemahuan politik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rakyat Sabah dan seluruh rakyat Malaysia mahukan jawapan mengenai serangan Lahad Datu, tegas Presiden Patriot. Sudah tiba masanya dirungkai misteri yang menyelubungi tragedi yang menyedihkan seluruh rakyat Malaysia itu. Menteri dan bekas menteri-menteri yang disebut namanya oleh Muhammad Arsyad harus tampil memberi penjelasan kepada rakyat Malaysia. Apa jadi dengan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lahad Datu? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.